Kemudian berkaitan dengan syariah dan hakikah. Jadi antara istilah yang terkenal dalam perbincangan ilmu tasawuf ini ialah syariah dan al-hakikah. Syariat dan hakikah. Jadi ada beberapa istilah. Yang pertama disebut syariat, kemudian disebut sebagai tariqah, kemudian ada hakikat, dan kemudian ada ma'rifah. Kebiasaan kebanyakan orang dia akan menyebut seperti itu: syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. Tapi hakikatnya dia 3 level. Kalau kita nak lukiskan, saya pun tak ada buat slide tu, kita boleh gambarkan seperti ini. Dia ada 3 tadi, syariat, tariqat, hakikat. Kemudian setentang dengan syariat itu ada disebut sebagai ilmu. Kemudian setentang dengan tariqah tu adalah faham. Setentang dengan hakikat tadi disebut sebagai ma'rifah. Jadi syariat, tariqat, hakikat, kemudian ilmu, faham, dan ma'rifah. Ilmu, faham, ma'rifah. Jadi ilmu tu pada level syariatnya, faham pada level tariqahnya, ma'rifah pada level hakikatnya. Bagaimana kita nak contohkan? Contohnya macam sering diberikan gambaran tentang kita belajar sifat 20. Antaranya kita belajar sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat wujud pada level syariat ataupun pada level ilmunya dibahaskan dengan dalil-dalilnya. Dalil aklinya baru alam ini. Kemudian ada dalil-dalilnya secara tafsili, secara terperinci. Itu masih pada level ilmu ataupun pada level tasawur, pada level akal lagi. Kemudian seorang yang menempuh jalan tariqah ini, apabila dia bersuluk, maka pengetahuannya itu sedikit demi sedikit sampai kepada tingkat, sampai pada peningkatan faham. Dan faham ini tempatnya ialah pada hati. Sebagaimana ilmu tadi daripada akal, faham itu ialah pada hati. Dan lama kelamaan apabila dia bersuluk, dalam suluk itu kemudian dia mendapat warid, sebagaimana disebutkan tadi. Ada warid ada warid intibah, ada warid iqbal, ada warid wisal, dan akhirnya daripada tahu Allah Ta'ala tu ada kepada merasakan dengan sesungguhnya adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam ada satu kisah, saya tak ingatlah siapa nama, dikatakan Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, dia nak uji murid dia. Dia ada ramai murid, tapi ada seorang murid tu yang sangat dia sayangi, dan murid-murid lain rasa cemburu dengan murid ni. Lalu Syekh Junaid Al-Baghdadi dia tahulah apa nak buat. Akhirnya dia minta supaya murid-muridnya tadi tu supaya dapatkan seekor ayam. Kemudian pergi sembelih ayam tadi tu di satu tempat yang tidak ada siapa pun nampak, tak ada siapa pun tahu. Akhirnya murid-murid pun pergilah dapatkan ayam, dan kemudian dia pergi sembelih ayam tadi. Masing-masing balik jumpa tuan guru, bawa ayam yang disembelih tadi, kecuali murid yang tuan guru sayang. Murid yang tuan guru sayang ni dia bawa ayam hidup lagi. Jadi murid-murid semua pandang sinis, apa ni kan, tak faham arahan ni. Jadi ditanyakanlah, kan, dah siap sembelih, dah dapat tempat yang tak ada siapa nampak? Dapat. Kemudian kenapa kamu, dia tunjuk pada murid dia yang disayang tadi tu, kenapa kamu tak sembelih ayam? Dia kata, tuan guru, saya puas cari tempat di mana tak ada siapa pun nampak, tapi saya tak jumpa, kerana di mana-mana pun Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Masya Allah, saya ni pandai bercakap ya tuan-tuan. Inilah hakikat sebenar. Jadi daripada tahu Allah Subhanahu Wa Taala, melihat kepada merasakan hakikat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu melihat, memantau, ataupun disebut sebagai muraqabah mutlak. Allah Subhanahu Wa Taala melihat, mendengar, memantau, mengetahui. Itu disebutkan muraqabah mutlak. Baik, itu sebagai ringkasnya. Dan Syekh Najmuddin Kubra, sebelum tu Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqaiq Tasawuf, dia memberikan contoh bagaimana hubungan syariat dan hakikat. Syariat ni contohnya solat. Solat ni ada syariatnya, iaitu gerakan-gerakan solat dan amalan-amalan lahiriahnya.
memenuhi rukun dan syaratnya, serta hal-hal lain disebutkan oleh para ulama fiqh merupakan sisi syariat ataupun jasad kepada solat. Manakala hadirnya hati, hudur ma Allah, hadirnya hati beserta Allah, khusyuk di dalam solat merupakan sisi hakikat roh solat. Sebab itulah mengapa para ulama fiqh mengatakan bahawa siapa yang tidak khusyuk solat, maka solatnya itu tidak diterima, ghairu maqbulah. Tapi ulama tasawuf mengatakan barang siapa yang tidak khusyuk solat, maka fa salatuhu batilah, solatnya itu batil. Baik. Kemudian tarif-tarif tarekah tu semua kita sudah ceritakan tadi. Tapi nak disebut sini bahawa untuk mencapai makam yang mulia dan iman yang sempurna ini yang disebut sebagai hakikat tadi, seorang harus menempuh jalan tarekah, iaitu berjihad melawan hawa nafsu, meningkatkan sifat-sifatnya yang kurang menjadi sifat-sifat yang sempurna dan meniti maqamat kesempurnaan dengan pengawasan para mursyid. Inilah jambatan yang akan menghantarkan daripada syariat menuju hakikat. Sebagaimana yang disebutkan tadi, ta'rif As-Sayyid Syarif Al-Jurjani dalam kitab dia At-Ta'rifat, At-Tariqah hiya sirah al-mukhtassah lis-salikina ila Allah min qat'il manazil wat taraqqi fil maqamat. Tariqah ialah jalan yang khusus bagi orang-orang yang menuju Allah dari satu tingkatan menuju ke tingkatan yang lain. Sayyid Syarif Al-Jurjani ni tuan-tuan, kita sebahagian besar kita kenal kitab dia, kitab Syarhul Mawaqif. Syarhul Mawaqif dalam bidang akidah. Jadi Sayyid Syarif Al-Jurjani ni dia juga seorang sufi bertarekat dengan tarekat Naqsyabandiyah, di mana guru beliau adalah Syekh Alauddin Attar, murid kepada Syekh Bahauddin Naqsyaband. Jadi dia seorang yang beramal tasawuf, bukan hanya berada di dalam bidang ilmu kalam atau tauhid semata-mata. Begitu juga kata Syekh Burhanuddin Helmi dalam kitab dia, dalam kitab dia disebutkan di muka surat 5 tu, dalam kitab dia Simposium Tarekat Tasawuf dan Tarekah, menegaskan keutamaan tarekat ni. Dia katakan bahawa sekiranya para fuqaha bertugas untuk memelihara batas-batas syariah ataupun hudud syariah, maka para ulama tasawuf pula berperanan bagi memelihara adab dan roh syariah. Bahkan beliau mengungkapkan bahawa tasawuf itu adalah nyawa Islam. Tasawuf menghubuskan jiwa dinamik, sanggup berhabis-habisan berkorban memelihara dan mempertahankan akidah dan prinsip-prinsip Islam. Sebab tu kalau kita perhatikan, banyak gerakan-gerakan jihad di dalam dunia Islam ini ditopori dan didukung oleh para ulama tasawuf. Kalau kita lihat ada beberapa kitab yang ditulis berkaitan dengan gerakan-gerakan pembaharuan umat, gerakan-gerakan melawan penjajah, ini banyak didukung oleh ulama tasawuf. Ada sebuah buku yang berjudul Al-Butulah wal Fida' Inda Sufiyah, kepahlawanan dan pengorbanan di kalangan para sufi. Saya tak ingat siapa pengarangnya. Diceritakan tentang perjuangan para ulama tasawuf. Antaranya ialah, yang kita boleh ambil contoh ialah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, pengarang kitab Sayrus Salikin yang terkenal. Beliau itu bukan saja syekh sufi, seorang mursyid, seorang sufi, seorang arif, tetapi beliau juga seorang mujahid yang berjihad menentang penjajah Siam di utara tanah air, sehingga akhirnya beliau terkorban. Dan jasad beliau tu, beliau dipenggal kepalanya, jasadnya tu masih ada lagi ditanam di wilayah Chenak di selatan Thailand, tapi kepalanya tu dibawa ke istana, muzium istana Bangkok. Dikhabarkan oleh orang yang pernah melihat, katanya kepala tu ada lagi dipenggal. Masya Allah. Itu kita nak gambarkan apa yang disebutkan oleh Syekh Burhanuddin Al-Hilmi. Syekh Burhanuddin Al-Hilmi ni sendiri, yang kita kenal dia sebagai ahli politik, pejuang kemerdekaan dan sebagainya, dia sendiri adalah seorang sufi, seorang yang bertarekat dengan tarekat Naqsyabandiyah. Ayah dia khalifah tarekat Naqsyabandiyah, kemudian hantar dia belajar di Minangkabau. Dia terpengaruh dengan kaum muda, kemudian balik ke Malaysia, dia bawa faham kaum muda. Kemudian dia pergi ke India, dia belajar di India bidang kedoktoran homeopati, dan di sana dijumpa balik tarekat tasawuf. Bila balik dia beramal semula dengan amalan tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Sebab itu disebutkan oleh Datuk Samad Ismail, wartawan yang terkenal, wartawan utusan Melayu yang terkenal tu. Dia kata antara kelebihan Dr. Burhanuddin Helmi ni, beliau pertama tak pernah tinggal solat malam, dan kemudian kalau dia sakit, dia lebih suka bercerita tentang dua perkara, iaitu tentang tasawuf dan juga tentang politik, sebab dia ahli politik lah. Tapi maknanya dia tak tinggalkan tasawuf tadi tu. Sebab tu sebenarnya saya nak
nak sebutkan beberapa perkara lain. Cuma saya nak sebutkan di sini, bila sebutkan tentang ulama di dalam Islam itu, maka ulama ini sebagaimana disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, kalau tuan-tuan boleh lihat di dalam muka surat 12 di kertas kerja saya itu, alim rabbani, ilmuwan yang mengenal Allah dan mentaatinya, di mana Allah SWT berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, hanya saja yang takut kepada Allah itu dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi Ibnu Katsir radhiyallahu an menjelaskan, hanya saja yang benar-benar takut kepada Allah, kepadanya adalah ulama yang arifin, yang dia telah mencapai ma'rifatullah. Ini adalah kerana semakin makrifat tentang Allah yang Maha Agung lagi Maha Kuasa itu menjadi semakin sempurna, dan ilmu tentangnya semakin sempurna, maka perasaan takut kepadanya juga menjadi semakin hebat. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan sebuah perkataan, dia kata al-ilmu al-ulama'u salasah. Ulama ni ada tiga golongan. Alim billahi wa alim bi amrillah. Orang yang kenal Allah dan tahu hukum hakam Allah Subhanahu taala. Kemudian alim billahi wa ghairu alim bi amrillah. Orang yang kenal Allah tapi kurang arif tentang hukum hakam Allah. Yang ini dia kena belajar. Kemudian alim bi amrillahi wa ghairu alim billah. Mereka yang kenal hukum hakam Allah tetapi tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Wal yazbillah. Semoga kita termasuk dalam dua golongan yang pertama. Dan mereka ini dikurniakan dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athaillah dalam hikamnya, khairu ilmin ma kanatil khasyah ma'ah fal ilmu in qaranatul khasyah falaka wa illa fa'alai. Ilmu yang terbaik itu adalah yang rasa takut kepada Allah menyertainya, maka ilmu apabila diiringi dengan rasa takut kepada Allah, maka ia memberi manfaat bagimu, sekiranya tidak maka ia memudaratkanmu. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ana a'lamukum billahi wa asqakum ilaihi, dan setengah riwayat kata ana a'lamukum billahi wa akhsyakum. Aku adalah yang paling kenal Allah Subhanahu taala dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu taala, atau paling takut kepada Allah Subhanahu taala. Dan dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan al-ilmu ilman. Ilmu ni ada dua jenis. Ilmun fil qalbi fa zaka ilmun nafi', ilmu yang masuk ke dalam hati maka itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmu 'alal lisan fa zaka hujjatullah 'ala 'abdi. Ilmu yang pada lidah, wal yazbillah, maka itulah ilmu yang akan menjadi hujah Allah Subhanahu taala ke atas para hamba-Nya. Dan para ulama Rabbani ini dalam Al-Quran disebutkan sebagai ulul albab. Ada disebutkan, tuan-tuan semua boleh lihat sendiri dalam tu, para ulul albab. Mereka ini adalah orang-orang yang dicampakkan nur ke dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, natijah daripada mereka mengamalkan zikir dan tafakkur yang berterusan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 190, 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Tuan-tuan boleh lihat maknanya itu di dalam dalam muka surat 19. Mereka iaitu ulul albab yang sentiasa mengingati Allah Ta'ala semasa berdiri, duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan mereka itu dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Dan akhir sekali, saya cuma nak menjelaskan, kerana tajuk saya ini berkaitan dengan peranan ulama sepanjang zaman, suka untuk kita lihat tentang beberapa orang tokoh ulama dan penglibatan mereka di dalam tariqah tasawuf, sebagaimana yang saya catatkan di dalam kertas kerja ini di muka surat yang ke-6. Muka surat ke-6 ada disebutkan, antara lain ialah Al-Imam Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hiskafi dalam kitab dia Durrul Mukhtar. Dia kata bahawa Imam Abu Hanifah ini sendiri mengajarkan tariqah. Ini saya petik daripada kitab Syekh Abdul Qadir Isa. Al-Hiskafi dia menyebutkan di sini, dia kata Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, Abu Ali Ad-Daqqaq ni seorang tokoh sufi, guru kepada Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, pengarang kitab Risalah Qushairiyah. Abdul Qasim Qushairi ni guru kepada Abu Ali Al-Farmadi, dan Abu Ali Al-Farmadi ni guru kepada Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Abu Ali Ad-Daqqaq ni mengambil tariqah daripada Abu Qasim Nasr Abadi. Abu Qasim berkata, aku mengambilnya pada Shibli, Shibli mengambilnya pada Siri Saqati, Siri Saqati mengambilnya pada Ma'ruf Al-Karqi, Ma'ruf mengambilnya pada Daud At-Ta'i, dan Daud At-Ta'i mengambilnya pada Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah bukan hanya mengajar fiqh,
tetapi dia sendiri mentalkinkan tariqah. Ini yang dicatatkan oleh Al-Hiskafi. Masya Allah. Imam Malik sendiri berguru dengan Imam Ja'far As-Sadiq, sebagaimana disebutkan oleh berbahagia tuan guru tadi, dengan kata-kata yang terkenal tadi. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga belajar tariqat daripada guru tasawufnya Syubbanur Ra'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal yang pada satu ketika pernah memesan pada anaknya supaya menjauhkan diri pada bergaul dengan ahli tariqat, ahli tasawuf, tetapi kemudiannya memerintahkan anaknya supaya bergaullah dengan ahli sufi. Kerana Imam Ahmad akhirnya menemui hakikat tasawuf itu daripada gurunya Abu Hamzah Al-Baghdadi. Dan Imam Hujwiri ada mencatatkanlah antara ajaran-ajaran tasawuf yang disampaikan oleh Imam Mujtahid tadi. Kemudian antara lain ialah tokoh-tokoh yang banyak menyebarkan Islam ke seantero dunia, antaranya Imam Ahmad Sirhindi, Imam Shah Waliullah Dehlawi, Ubaidullah Ahrar. Imam Alusi, pengarang tafsir Ruhul Ma'ani itu sendiri adalah seorang yang beramal dengan tarikat Naqsyabandiyah. Guru dia ialah Maulana Khalid Al-Baghdadi. Kemudian Imam Ibnu Abidin, pengarang kitab Durrul Muhtar, Raddul Muhtar, syarah Durrul Muhtar yang kita sebutkan tadi. Seorang tokoh besar dalam mazhab Hanafi, berguru dengan Imam Maulana Khalid Al-Baghdadi, tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ramai. Said Nursi bertarikat dengan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Syekh Rahmatullah Al-Hindi yang mengarang kitab Izharul Haq melawan orang Nasrani. Syekh Zahid Al-Kautsari, timbalan Syekhul Islam Kerajaan Turki Osmaniyah, juga bertarikat dengan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah dan juga tarikat Khalwatiyah. Imam Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, seorang muhadis terkenal, berguru dengan Syekh Isa Al-Bayanuni, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Judah Al-Mahdi di Mesir. Kemudian Dr. Dia, Syekh Dia di Mesir. Najmuddin Erbakan, bekas Perdana Menteri Turki, dia sendiri bertarikat dengan tarikat Naqsyabandiyah. Guru dia adalah disebutkan di sini, guru dia saya tak ingatlah nama guru dia, tapi ada guru dia. Dia sama dengan Presiden Turki tu, Turgut Özal, juga bertarikat dengan tarikat Naqsyabandiyah. Korkut tak silap nama dia, guru dia. Dan ramai lagi lah kalau kita nak sebutkan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam tarikat Naqsyabandiyah. Begitu juga para pemimpin-pemimpin kita dahulu, antara lain para pembesar kita di alam Melayu, para sultan-sultan kita, Sultan Musa Langkat, murid kepada Syekh Abdul Wahab Rokan. Begitu juga yang tuan muda di Riau, yang tuan muda Abdullah, yang tuan Raja Ali Haji. Semua itu bertarikat dengan tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah, dan sebagainya bertarikat dengan tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah dan sebagainya. Jadi saya ingat itu sajalah kalau kita nak bincangkan tentang pengamalan tarikat di kalangan para ulama. Saya ingat berjilid-jilid kitab lah untuk kita senaraikan seorang demi seorang. Ini nak menunjukkan bahawa sebagaimana disebutkan tadi, daripada pembukaan tadi daripada Ustaz Rauf, Tuan Guru Syekh Rauf, bahawa pengamalan tarikat itulah jumhur ummah sepatutnya sebenarnya beramal tarikat, dan kita secara tak langsung pun orang awam dah beramal tarikat melalui wirid-wirid mereka lepas solat, wirid syatariahnya. Wallahu ta'ala